الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung bacaan kitab Penawar Bagi Hati, yang mana kita masih lagi berada di dalam tajuk yang membicarakan tentang taubat. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita mengenai dosa kecil dan dosa besar dalam bab ini. Tuan-tuan boleh melihat pada muka surat 66. Kita tengok pada perenggan yang terakhir. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa ja'alana mukhlisina bi qiyam. Kata musannif rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya dosa kecil itu jadi besar dia dengan beberapa sebab. Baik, malam ini kita akan membicarakan tentang dosa. Pada dosa ini, bab yang kita bincangkan adalah bab taubat. Maka dosa ialah suatu perkara yang berkait rapat dengan taubat ini. Kerana apa? Kerana untuk membersihkan dosa hanya dengan satu cara sahaja, iaitu dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dosa ulama membahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama dosa kecil, yang kedua dosa besar. Baik, di antara sebab-sebab dosa kecil boleh menjadi dosa besar, ada beberapa sebab yang dinyatakan dalam kitab. Bukan bermakna kalau dosa kecil itu tak kecil, tidak. Dosa kecil boleh menjadi dosa besar atas beberapa sebab. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dosa itu apabila seseorang itu menganggap dosa itu satu perkara yang sangat serius dan besar, walaupun dosa itu kecil, maka di sisi Allah Ta'ala itu dianggap kecil. Sebaliknya, kalau satu dosa itu dianggap kecil oleh seseorang itu, ataupun kita memperkecilkan dosa-dosa, maka dosa tersebut akan menjadi dosa besar. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali. Baik, dia kata dosa kecil boleh menjadi dosa besar dengan beberapa sebab. Yang pertamanya, bahawa membilang kecil dia akan dosa kecil. Yang sebab yang pertama, seseorang itu memandang ringan dosa kecil. Apabila kita memandang ringan dosa kecil, dia akan jadi dosa besar. Banyak orang di hari ini, bila main tentang perkara dosa kecil, dia kata adalah dosa kecil ya. Jaga kalam kita, perkataan kita. Dengan semata-mata kita memperkecilkan dosa kecil itu, kita menganggap ringan dosa kecil, kita kata adalah dosa kecil je, bukan dosa besar. Dosa kecil senang je, kita buat amal baik, kita sedekah, selesai. Maka itu, perkataan tersebut sebenarnya telah mengundang kita melakukan dosa besar. Kita hanya memandang ringan dosa kecil saja sudah menjadi dosa besar. Itu yang pertama yang kita nak fokuskan pada malam ini. Yang pertama, yang keduanya, dan menghinakan dia akan dosa. Yang kedua, dia menghina dosa kecil ini.
Jadi dia kata dosa kecil ni benda biasa je. Benda-benda biasa je. Lah ni mana tempat kita nak cari bebas daripada dosa kecil, tak ada. Biasa. Dia tak berasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila dia melakukan dosa kecil, maka itu akan menjadi dosa besar. Di hari ini orang memandang ringan tentang dosa kecil ini dalam keadaan suasana dan juga persekitaran kita yang bebas dengan maksiat dan sebagainya, dengan perempuan yang mendedah aurat, dengan pergaulan yang tidak terbatas di antara lelaki dan perempuan, pergaulan bercampur gaul di antara lelaki dan perempuan, sama ada di tempat kerja ataupun di sekolah ataupun di mana-mana tempat. Cuma tempat yang selamatnya dalam masjid dan surau. Dalam masjid surau dia bagi dah lelaki duduk depan, perempuan duduk belakang. Tempat lain campur aduk habis. Dan orang menganggap biasa perkara ni. Di sekolah ke campur lelaki perempuan, di tempat kerja campur lelaki perempuan, maka itu mengundang masalah sosial, mengundang masalah keruntuhan moral dan akhlak di kalangan remaja dan juga orang dewasa. Kerana mereka menganggap dosa benda itu biasa, sehingga kan ada orang tidak menganggap dosa perkara. Sehingga ada guru besar di sekolah agama ni, bila dia masuk jadi pengetua di sekolah agama, dia kata kita kena campur ni lelaki perempuan buat program dan kelas apa semua supaya meningkatkan produktiviti. Dia kata memang betul, tingkat produktiviti. Bila berlaku hubungan haram, hubungan sumbang, tambah produktiviti semua. Ni apa punya kepala otak pengetua ni. Jadi maknanya mereka menganggap tak dosa benda lagi tu. Sedangkan dosa pun, dosa kecil pun kalau kita pandang remeh, kita anggap kecil, dah jadi dosa besar, apa lagi kalau tak memandang sebagai dosa, lagi tu. Ini yang dibincangkan dalam bab ni. Benda yang sangat penting pada masa kita sekarang ini. Kita tidak lagi merasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perbuatan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Bahkan ada di antara kita yang tidak sedar bahawa benda itu dosa kecil. Disebab kejahilan kita, tak ada ilmu kita, tak menuntut ilmu, tak belajar. Senarai dosa-dosa kecil ni banyak, tuan-tuan. Kita nak tahu macam mana, kita kena belajar, kena menuntut ilmu. Barulah kita sedar bahawa yang kita buat ini dosa. Bahkan ada orang yang sangka bahkan dosa besar, jadi pun ada orang yang tak tahu kata dosa besar. Cuma dia tahu tak boleh minum apa, tak boleh makan babi, tak boleh berzina, yang ni tak boleh, yang ni bukan ni dosa. Padahal banyak lagi dosa-dosa yang lain yang menjadi dosa besar, bahkan dosa kecil lagi banyak. Maka disebabkan kejahilan kita, kita tak sedar perbuatan yang kita buat itu jadi dosa. Maka masuk dalam bab ini juga, dalam perbincangan ini, orang yang tidak perasan apa yang dia buat itu dosa, maka dia anggap biasa, maka dosa hak kecil itu boleh menjadi besar. Dia tak tahu kata benda itu dosa, dia buat juga, dia anggap biasa saja, maka perkara itu akan menjadi besar di sisi Allah Ta'ala, dosa tersebut. Baik, kemudian dia kata lagi maka tiada peduli ia akan dosa, dan tiada duka cita ia dengan sebab melakukan dosa. Jadi tanda kita nak tahu orang ini dia meremehkan dosa kecil, dia menganggap ringan dosa kecil, dia tak ambil hirau dengan dosa kecil ini, tanda dia tak peduli tentang dosa. Dia kata. Yang kedua dia tak rasa sedih pun dalam hati dia, tak rasa sedikit duka cita, tak rasa takut sedikit pun bila dia melakukan dosa kecil.
Dia tak rasa takut kemurkaan Allah, tak rasa takut dengan azab Allah Ta'ala di hari akhirat dalam kubur nanti, tak nak rasa apa. Biasa. Itu tanda ya, dia telah menganggap dosa kecil itu sebagai perkara yang remeh-temeh. Maka itu akan menjadi dosa besar. Baik. Kemudian katanya yang kedua. Yang keduanya, sebab yang kedua, sukacita ia dengan dosa, dan bermegah-megah dengan dia dengan dosa kecil. Sebab yang kedua, satu dosa kecil menjadi dosa besar. Dia seronok dengan dosa. Dia merasa seronok dengan perbuatan dosa. Bahkan dia bermegah-megah dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Dia cerita ke orang. Dia kata semalam, aku ngorat mata tu, dia kata, boleh tarik keluar. Dia sambil dengan bermegah dia. Kawan dia cabang pula ni, boleh ngorat mata ni, dia kata, aku bagi ke asal dia ni. Tak apa, tengok esok aku ngorat. Esok tu tengok, naik motor lah, dia ngorat. Kopi di taman. Main asal dia ni. Bermegah-megah dengan dosa. Dianggap biasa, maka jadi dosa besar. Kalau tanya dia kata dosa, dia betul dosa. Tapi kerana dia tidak boleh mengawal hawa nafsunya, kerana seronok dia, maka dia tak ambil ringan dengan, tak ambil berat dengan perbuatan tersebut ya, perbuatan yang dia lakukan. Itu yang masalah ya. Di hari ini kita tengoklah apa yang berlaku pada remaja, pada muda-mudi, hasil daripada bercampur gaul di antara lelaki dengan perempuan dengan tidak ada batas ya. Syarak ni tuan-tuan, Islam ni dia turunkan hukum syarak ni. Kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, dalam apa semua, perkara yang berkaitan dengan pergaulan di antara lelaki dan perempuan itu amat dititik beratkan oleh syarak, hingga dia meletakkan syarat yang cukup ketat. Apa guna benda ni semua? Kerana syariat ini tujuan dia yang pertamanya jalbul masalih. Tujuan syariat diturunkan kepada kita. Yang keduanya darul mafasid. Apa makna jalbul masalih? Iaitu menarik segala manfaat dan kebaikan. Bila kita hidup secara syariat ini, dia akan memberi manfaat kepada kita. Dalam masa yang sama, darul mafasid, dia boleh menolak sebarang kemudaratan dalam kehidupan manusia. Syariat ini turun untuk manusia jadikan sebagai panduan hidup. Kalau kita tak ikut syariat ini, maka sistem hidup kita akan rosak dan tak terkawal sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Itu masalah dia tuan. Baik, yang ketiganya, sebab yang ketiga, bahawa bermudah-mudah ia dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya, dan menyangka ia akan bahawasanya kerana mulianya pada di sisi Allah, dan tiada mengetahui ia akan bahawasanya ia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu sebab yang ketiga. Jadi sebab yang ketiga, dia rasa yang pertamanya dosa itu dia anggap ringan dan bermudah-mudah dengan sebab Allah Ta'ala tutup dosa itu daripada dia, tak terbongkar di kalangan manusia. Dia buat dosa kecil ni sembunyi-sembunyi, orang tak tahu kan? Dia anggap pada tak apa lah, dia buat dosa ni, Allah Ta'ala tutup aib dia kan? Dan dia sangka bahawasanya perbuatan dosa dia buat itu tak ada apa-apa sebenarnya. Jadi bila dia buat dosa tak jadi apa-apa, dia buat dosa tak jadi apa-apa, maka dia anggap diri dia itu mulia di sisi Allah, sedangkan dia tidak mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala telah murkai
Kita ingat tuan-tuan, dia ada satu istilah panggil istidraj. Istidraj ni Allah Ta'ala bagi satu nikmat, dia buat satu perbuatan yang dosa, Allah Ta'ala tambah nikmat dia. Dia buat satu dosa, Allah Ta'ala tambah nikmat kepada dia. Dia buat dosa, Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada dia. Dia buat dosa, Allah Ta'ala bagi kesenangan kepada dia. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dinamakan istidraj. Istidraj maknanya dia naik sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Itu makna istidraj. Dia bagi sedikit demi sedikit, dan masa tu itu jadi fitnah bagi diri orang yang melakukan dosa. Bila berlaku istidraj pada seseorang, bermakna itu fitnah atas diri dia. Kerana dia sangka kalau dia buat dosa pun tak ada masalah, rezeki melimpah ruah, senang lena, tak ada kena sakit, orang dia tengok kena penyakit macam-macam, dia sihat, segar bugar. Kena ingat, itu istidraj daripada Allah. Ya. Istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada si pelaku dosa ini. Sebab itu dia sangka, oh dia ni di sisi Allah Ta'ala tak muka dia. Dia sangka begitu. Maka dia bermudah-mudah dengan perbuatan dosa. Sedangkan Allah Ta'ala memurkai dia. Ada orang menganggap tuan-tuan, oh saya ni alhamdulillah sihat. Sihat lah, tak ada apa, tak kena penyakit apa semua. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala timpakan penyakit kepada kita, ya, penyakit ini salah satu musibah daripada Allah. Sebenarnya penyakit yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita itu ialah satu nikmat, bukan satu malapetaka. Lepas tu Nabi kata, orang mukmin ni, dia kata, aku heran dengan orang yang beriman, aku takjub dengan orang yang beriman. Semuanya baik, Nabi kata. Kalau dia dapat kebaikan pun baik baginya, kalau dia dapat musibah pun baik baginya. Dia dapat kebaikan, dia bersyukur kepada Allah. Dia dapat musibah, dia sabar dengan musibah itu, maka Allah Ta'ala angkat darjat. Allah Ta'ala akui dosa dia, Allah Ta'ala gandakan pahala. Sebab tu orang salafus salih, ulama-ulama orang salih ini, kalau ditimpa malapetaka, penyakit dan sebagainya, itu mereka sangat-sangat syukur kepada Allah Ta'ala. Pelik kan? Kerana apa? Kerana dengan ujian ini dapat meningkatkan kesabaran mereka. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan sempurnakan pahala orang yang bersabar itu dengan tidak dapat dikira terlalu banyak. Itu kelebihan orang yang bersabar terhadap ujian. Lepas tu kita tengok salafus salih dulu, kalau dia dalam keadaan sihat, dalam keadaan senang, apa semua dia takut. Patutnya kita rasa bersyukur, tapi dia takut. Dia takut apa? Dia takut Allah Ta'ala murka dan berpaling daripada dia. Dia takut Allah Ta'ala bagi nikmat dalam keadaan murka kepada dia. Dia takut. Kerana apa? Kerana tanda Allah Ta'ala peduli dengan kita, Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita, sebab dia nak angkat darjat. Itu cara Allah Ta'ala buat dengan hamba ni. Kita ingat, bukan sama-sama manusia dah. Jangan kita guna cara kita fikir. Kita belajar daripada hadis Nabi SAW. Kita ambil daripada panduan Nabi. Kita buka dalam Riyadhus Shalihin bab sabar, berapa banyak hadis cerita tentang sabar ini. Sabar ni satu sifat yang sifat mahmudah, satu martabat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak angkat darjat dengan sabar. Sebab itulah kita tengok para Nabi, para Rasul, mereka lah orang yang paling teruk diuji oleh Allah. Pasti Allah Ta'ala nak angkat darjat. Allah Ta'ala nak angkat darjat. Dan Allah Ta'ala pula dia akan menguji hamba dia mengikut kemampuan hamba dia. Kalau dia kasih kepada hamba, dia akan uji mengikut kemampuan hamba. Para anbiya, martabat mereka, kekuatan, kesabaran mereka tinggi di sisi Allah. Allah Ta'ala uji dengan ujian yang sangat berat.
Ujian sangat berat. Ya. Tengoklah apa cerita dengan Nabi-Nabi, Nabi apa? Nabi Yahya dipenggal kepalanya, Nabi Zakaria dibelah dua. Kisah-kisah Nabi cerita orang dulu, sahabat ketika berada di Mekah dalam keadaan diboykot oleh Quraisy dan ditekan, dizalimi, mereka mengadu kepada Nabi dan meminta supaya Nabi doa supaya segera diberi kemenangan kepada Islam. Nabi cerita sabar. Apa yang kita kenal ni tak tahu seperti umat dahulu. Dia kata umat dahulu ada seorang lelaki, dia kata nak mempertahankan Islam ni, nak mempertahankan iman dia, kaum dia tu ambil, tangkap dia, dia cari yang apa nama, sikat yang tajam, macam kita bercakap tanah besi, dia letak di badan dia tu, dia tarik, terkeluar kulit, terkeluar kulit dan terkeluar isi, nampak tu lah, punya seksa. Diseksa supaya kufur dengan Allah, dia tetap beriman dengan Allah. Dia gaji benar-benar, gaji zaman dulu gaji itu pun bukan gaji dalam, gaji dia tetap berpegang teguh dengan takwa dia, dengan iman dia, tidak sekali-kali dia kufur dengan Allah, walaupun dia pun paksa dia gaji dia cakap pula dengan terus. Orang dulu lagi tahu apa nama siksaan, apa nama ujian yang mereka hadapi. Itu dia mana? Baik. Ini kena jaga tuan-tuan. Sebab yang ketiga ni, dia berbudak-budak dengan dosa, dia tahu Allah Ta'ala tutup dosa dia, aib dia, dan dia tak jadi apa-apa. Dia rasa di sisi Allah Ta'ala tu dia mulia, sedangkan dia tak mengetahui Allah Ta'ala murka kepada dia. Itu kena jaga. Ini fitnah yang besar. Kemudian katanya, dan yang keempat, sebab yang keempat, bahawa mengerja ia akan dosa kecil itu dengan terang-terangan dan menzahirkan ia akan dosa kecil. Macam hari ini kita tengok. Dosa kecil itu buat terang-terang. Contoh kita tengok di taman, bawa motor, bawa awet, bawa berjalan-jalan tu, tak boleh pegang tangan, tak ada rasa segan silu, sehingga kan dia bersanggup melakukan perbuatan tak senonoh di hadapan orang ramai, bukan Islam, tak orang Islam. Muda-mudi hari ini, remaja di hari ini, dia pun tak segan situ. Buat dosa secara terang-terangan. Kalau dosa tu kecil, kita buat dosa secara terang-terangan, kita tunjuk pula, itu akan jadi dosa besar. Pergi jumpa, ada urusan di pejabat, semua salam dengan perempuan, salam dengan perempuan. Kita tu tak boleh salam dengan perempuan bukan mahram. Dia kata biasa, tunjuk terang-terangan, jadi dosa besar. Jadi dosa besar. Kita menyentuh seorang perempuan yang bukan mahram kita. Kalau mahram kita tak apa, jadi tak ada apa, saya tak ada rasa apa, ada sana biasa, tak ada rasa, bukan masalah tak ada rasa apa. Nabi larang kita menyentuh perempuan yang bukan mahram kita. Hanya mahram kita dan isteri kita. Walaupun kita salah, tahu. Maka dia anggap biasalah. Zaman sekarang ni bukan zaman entah dia. Dia buat main-main, jaga buat main-main macam tu boleh jadi kafir. Ada orang yang sanggup main-main dengan dosa kecil. Dia kalau kita meringankan dosa kecil, dia akan jadi dosa besar. Kalau dia menganggap dosa dan dia bermain-main dengan dosa kecil, dia mengolok-olokkan dosa kecil dan menganggap biasa dan menganggap macam tak haram, maka jadi kafir, keluar pada agama Islam.
Tengok tuan. Benar. Dia bukan melibatkan dosa saja, dia melibatkan akidah kita, melibatkan iman kita. Bahaya benar-benar. Kalau kita tak ada ilmu ni semua disebabkan kejahilan dan jauh kita daripada ulama. Sebab tu jadi begitu. Baik, yang keempat, mengerjakan akan dia dengan terang-terangan dan juga menzahirkan. Dia tunjuk dekat orang. Dia buat dosa kecil terang-terang, dia tak kisah pun, tak malu dekat orang. Boleh tunjuk pula kata dia buat dosa kecil, jadi dosa besar. Dan menyebut dia akan dosa kecil yang dilakukan, kemudian daripada mengerjakan akan dia. Kemudian cerita ke orang pula. Semalam dia kata aku boleh pula kau yang cerita tadi. Dia pegang tangan dia. Sehari ya, sekali murad dia jalan pun dia. Dengan bangga dia kata. Jadi dosa besar. Ya. Sabda Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirina wa inna minal jihari ay ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amala summa yusbihu wa qad satarahu Allah ta'ala fayaqulu 'alimtu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satrallahi 'anhu. Baik, artinya tiap-tiap umat, yakni umat Nabi Muhammad SAW ini, tiap-tiap umat aku itu dimaafkan daripada, iaitu daripada segala dosa kecil. Nabi kata setiap umat aku, umat Nabi Muhammad itu Allah Ta'ala ampunkan dosa. Ya. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Ini dosa kecil. Kemudian dia kata apa? Yang ini tiada dosa bagi mereka itu, melainkan yang berterang-terang dengan maksiat, maka tiada dimaafkan daripada mereka itu. Nabi kata tiap-tiap umat aku ini dimaafkan, ya, diampun daripada dosa. Mana tidak ada dosa bagi mereka, kecuali orang yang buat dosa, buat maksiat secara terang-terangan, maka Allah Ta'ala tidak ampun kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, kerana dosa itu jadi dosa besar. Ya. Tentang dosa kecil ini, kaedahnya dosa kecil akan terhapus dengan amalan kebaikan. Lepas tu dalam satu hadis Nabi sebut, wa atbi'is sayyi'atal hasanati tamhuha, dan berikutkanlah akan maksiat dan kejahatan, yang ini dosa-dosa kecil yang kamu lakukan, akan kebaikan yang dapat menghapuskan kejahatan dan juga dosa tersebut. Maknanya Nabi suruh kalau kita bertepuk dengan dosa kecil, apa semua, kita buat kebaikan semua. Ya. Kita sedekah, kita buat amalan puasa, kita sembahyang sunat, dan apa-apa juga amalan kebaikan. Sama ada secara kita sedar dosa kita itu dosa kecil ataupun kita tak sedar, dia akan terhapus dengan amalan kebaikan kita. Tapi sebaliknya dosa besar tidak akan terhapus dengan apa-apa amalan. Satu cara saja, dengan bertaubat. Jangan kata kita buat banyak dosa besar, saya nak wakaf 1 juta buat masjid, kata mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Dengan dia tak bertaubat kepada Allah, tak akan diterima taubat dia, ataupun tak akan diampun dosa. Tak apalah, dia nak buat, kalau dia ikhlas dapatlah pahala sedekah tu, tapi dosa lain yang dia buat tu tak akan diampun. Bukanlah semata-mata dia wakaf saja RM1 dia boleh diampun segala dosa besar dia, tidak. Dia kena dosa besar ni, dia kena bertaubat kepada Allah. Tak nak jalan lain. Itu saja. Baik. Dan kata Nabi lagi SAW, dan setengah daripada menzahirkan akan maksiat dan menerangkan maksiat itu, yakni melakukan maksiat secara terang-terangan, bahawa mengerja oleh seorang pada malam akan pekerjaan yang jahat.
Kemudian masuk ia pada masa pagi-pagi pada ketika menutupi Allah Ta'ala akan dia. Maka berkata ia, aku kerjakan semalam bergiang-giang, dan sesungguhnya telah bermalam ia menutupi akan dia oleh Tuhannya, dan berpagi-pagi ia membuka ia akan penutup Allah Ta'ala daripadanya dengan memasyhurkan dosa. Ini yang Nabi sebut. Yang Nabi sebut adalah sebab yang keempat ini. Dia buat dosa terang-terang, kemudian dia cerita dengan orang. Ya? Kata Nabi kata apa? Di antara perkara, di antara dosa-dosa yang dibuat secara terang-terangan, ya, maksiat yang dibuat secara terang-terangan, seorang lelaki ataupun seorang manusia dia buat satu dosa pada malam hari, orang tak tahu. Dia buat satu dosa pada malam hari, orang tak tahu. Allah Ta'ala tutup, ya. Kemudian pagi esok dia pergi cerita ke orang, dia kata semalam aku buat begini-begini, dengan bangga dia cerita. Maka sesungguhnya pada malam harinya Allah Ta'ala telah tutupkan aib dia, tetapi pada siang hari dia buka pekung di dada di sini. Malam hari Allah Ta'ala tutup aib dia, tapi siang hari dia cerita aib dia kepada orang lain. Maka orang yang macam ni Nabi masuk dalam perkara dosa besar. Masuk dalam perkara dosa besar, kerana dia dianggap meremeh-remehkan dosa yang dia lakukan. Baik. Kemudian sebab yang kelima, bahawa keluar dosa kecil itu daripada orang yang alim yang diikutkan akannya, maka yang demikian itu dosa besar ia. Kerana bahawasanya berkekalan ia akan dosa kecil, kerana berkekalan ia perbuatan dosa itu kemudian daripada matinya, mati orang alim. Ini bagi orang yang alim. Sebab yang kelima, orang alim dia buat dosa kecil. Bila orang alim buat dosa kecil, tuan-tuan, kemudian orang alim, ulama, ustaz-ustaz ni jadi ikutan, jadi dan orang awam. Bila orang alim buat dosa kecil, ustaz-ustaz ni yang muda-muda ni buat dosa kecil, ada ustaz muda-muda ramai buat dosa kecil, maka dia jadi alasan bagi orang awam untuk melakukan dosa kecil. Kita kata jangan buat ni, sandi ni, ustaz buat baru balik Mesir 2 minggu lepas. Buat bersanding kan? Saya pergi menuri dia, tak apa. Okey. Dia tak boleh bersanding ni, dia kata ni. Tak boleh bersanding ni, haram. Oh ni, ustaz, rumah saya, baru ni saya pergi dia. Dia buat menuri, bersanding, tak ada masalah apa. Dia jadi ikutan dan jadi alasan bagi orang awam untuk melakukan dosa. Dan dia kata apa? Ini jadi dosa besar bagi orang alim. Dosa kecil bagi orang awam, tapi dari dosa besar bagi orang alim. Kerana apa? Kerana perbuatan dosa itu menjadi ikutan orang ramai. Orang akan pakai buat semua, dan orang menganggap kata tak apa ustaz buat, mereka sandarkan kepada orang alim. Nampak tak? Sebab tu orang alim ni dia ada protokol dia kena jaga. Dia kena jaga. Tambah kalau dosa kecil ni dia jangan buat. Walaupun memang tidak maksud ulama ni. Tetapi kalau dia melakukan dosa kecil secara terang-terangan, orang tengok, orang akan jadikan alasan sebagai kata boleh buat. Dan orang alim buat, mana kata boleh. Sedangkan itu dosa. Maka akan jadi dosa besar bagi orang alim. Kerana apa? Akan menjadi ikutan orang ramai. Seolah-olahnya dia mempromosikan dosa kepada orang alim. Baik, sabda Nabi SAW, man sannal fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un. Artinya, barang siapa berjalan ia pada Islam akan jalan yang jahat, nescaya adalah atasnya dosanya dan dosa mereka yang mengerjakan akan dia kemudian daripada
ketiadaannya. Kemudiannya daripada ketiadaan kurang daripada segala dosa mereka itu oleh suatu. Baik. Nabi sebut dalam satu hadis, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Sesiapa yang melakukan satu sunnah, satu jalan, ya, satu perbuatan di dalam Islam, tapi perbuatan yang jahat. Dia bawa satu perbuatan ataupun satu tabiat, satu jalan kepada orang lain, ya, dia bawa di dalam Islam ni, tetapi perbuatan itu jalan yang jahat dan dosa. Apa jadikan alaihi wizruha, maka dia akan dapat dosa, wa wizru man amila biha min ba'di, dan dosa orang lain pun dia tanggung. Tak jadi dosa. Dia dapat dosa dan dia tanggung dosa orang lain. Oh tu ustaz tu dan ni bersanding dia kata. Dia tunjuk pada orang kata seolah-olah boleh. Maka orang lain bakal turut, semua orang yang ikut apa yang dia buat, dia lah akan tanggung dosa orang. Orang lain dapat dosa. Bila tanggung dosa, adakah dosa orang yang melakukan perbuatan dosa yang sama dengan si ustaz ni akan dipindahkan dosa dia kepada ustaz ni? Tak pindah. Nabi kata apa? Min ghairi ayyam qussa min awzarihim syai'. Tanpa sedikit pun dosa mereka itu berkurangan. Tidak. Orang yang buat pun dapat dosa, ustaz yang buat dia pun dapat dosa, kemudian dia dapat pula dosa yang orang lain ikut dia, dan dosa orang lain tak akan kurang. Tak ada kurang untuk ditransfer pergi kat ustaz tu, tak kurang. Dosa dia pun macam tu juga, tapi dosa ustaz ditambah banyak. Kerana dia yang bawa berjalan jahat. Jaga tu. Ya? Baik. Dikendaki dengan berjalan itu, apa maksud hadis tadi? Nabi kata man sanna fil Islam, maknanya barang siapa berjalan ia pada Islam. Apa makna berjalan? Dikendaki, yang dimaksud dengan berjalan itu menyeru ia dengan perbuatan, atau dengan perkataan, atau menolong ia atas dia, atau diikut akan dia atas dia. 3-4 benda. Dengan mana dia membawa satu jalan yang jahat, ya. Cara pertama dengan perbuatan, maknanya dengan perbuatan dia itu orang ikut dia. Yang kedua dengan perkataan dia, dosa kecil, dengan perkataan dia orang akan pindahkan perkataan dia kepada orang lain. Orang akan cerita tak apa begini boleh. Ataupun dia membantu ataupun menolong ke arah kejahatan. Orang tengok, oh ustaz ni buat boleh kata tu, mereka pun ikut juga. Ataupun dia ikut perbuatan jahat orang lain. Ya. Ini makna orang yang menjalankan dalam Islam ini satu jalan yang dosa ataupun yang jahat, ya, yang menjadi ikutan bagi orang lain. Baik. Dan firman Allah Ta'ala, wa taktubu ma qaddamu wa atharahum, dan menulis oleh kami akan barang yang mendahulukan oleh mereka itu daripada segala amalan kebaikan dan kejahatan, wa atharahum, dan segala bekas mereka itu. Dalam surah Yasin, Allah Ta'ala berfirman, wa taktubu ma qaddamu wa atharahum wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tulis dalam suratan amalan masing-masing akan apa yang mereka lakukan dahulu, sama ada amalan kebaikan ataupun amalan kejahatan, ditulis dalam suratan amalan. Dan juga segala kesan-kesan yang mereka tinggal. Apa dia yang dimaksudkan bekas ataupun kesan di sini? Dan dikendaki dengan segala bekas itu barang yang menghubungi ia dengan segala aman. Kemudian daripada selesai pekerjaan, maknanya dia tinggalkan jejaknya, perbuatannya untuk diikut oleh orang lain.
Kalau seorang itu buat amal soleh, orang lain ikut, maka dia akan dapat pahala juga sebagaimana orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kalau amalan baik, ya. Kalau kita buat satu amalan kebaikan, orang ikut kita, kita akan dapat pahala amalan kebaikan yang kita buat, dan juga kita akan ditambah pahala apabila ada orang lain ikut kita. Jejak bekas yang kita tinggalkan tu orang ikut. Begitu juga kejahatan. Kalau kita tinggal satu perbuatan jahat, amalan kejahatan, orang ikut amalan kejahatan kita, maka kita tanggung dosa, dan kita juga akan ditambah dosa disebabkan orang lain ikut kita. Ya, itu yang disebut dalam surah Yasin. Surah Yasin. Baik. Dan yang mengerjakan tak kala adalah ia membangkitkan atas taubat itu. Takut akan Allah Ta'ala yang keluar ia daripada pengenalan. Nescaya memperiringkan oleh hamba akan menyatakan takut hamba, takut, maka hamba berkata bab yang kedua pada menyatakan khauf, akhirat. Okey. Kemudian dia kata tak kala adalah yang membangkitkan atas taubat itu takut akan Allah. Yang keluar ia takut akan Allah itu daripada pengenalan, jadi makrifah, mengenal Allah. Nescaya memperiringkan oleh hamba akan menyatakan takut. Maka hamba ni makna pengalaman. Hamba berkata bab yang kedua pada menyatakan khauf, artinya takut akan Allah Ta'ala. Dia kata apa? Selesai bab yang pertama ni, tajuk yang pertama iaitu taubat. Ya. Setelah selesai tajuk yang pertama, maka dia kata apakah faktor yang menyebabkan orang bertaubat kepada Allah? Apakah faktor yang mendesak seseorang itu bertaubat kepada Allah? Maka dia kata antara faktor yang menyebabkan seseorang itu bertaubat kepada Allah ialah dia takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang mana takut ini hasil daripada kenal dia akan Allah. Ya. Ataupun dipanggil dalam ilmu tasawuf sebagai al-khawf. Al-khawf ini dikira sebagai sifat yang kedua daripada beberapa sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh Allah, sifat yang dipuji oleh syarak. Yang wajib data kita hiaskan diri kita dengan sifat al-khawf. Pada al-khawf inilah yang akan menjadi faktor pendesak untuk kita bertaubat kepada Allah. Bila kita takut kepada Allah, kita takut kepada dosa yang kita lakukan, takut kepada azab siksa Allah Ta'ala, maka kita segera bertaubat kepada Allah. Kita biasanya tak mau taubat ni, biasanya kita tak rasa takut langsung dalam hati kita dimati tu kan. Pasal apa yang kita tak rasa takut dengan Allah? Kerana kita tak kenal Allah. Kita tak kenal Allah Ta'ala. Macam mana kita nak kenal Allah? Kita nak kenal Allah Ta'ala, kita kena belajar ilmu tauhid. Nak kenal Allah, yang pertama kena melalui ilmu. Ilmu nak mengenal Allah ialah ilmu tauhid, ataupun kita panggil ilmu usuluddin, ataupun kita panggil ilmu akidah. Itu pengenalan asas yang pertama yang jadi fardu ain. Kita kenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Bila kita kenal sifat-sifat Allah Ta'ala, baru kita tahu kebesaran Allah, kehebatan Allah Ta'ala. Kemudian barulah kita masuk kepada pengenalan yang kedua pula. Itu baru yang pertama, pengenalan yang pertama. Pengenalan kita kenal dengan cara ilmu. Yang kedua kita kenal dengan cara zauq, dengan cara perasaan kita. Itu dibincangkan dalam ilmu tasawuf. Ma'rifah dengan ilmu, yang kedua ma'rifah dengan zauq wal wijdan. Itu kenal Allah Ta'ala dengan perasaan hati ini. Dia merasai. Kita hanya tahu dengan ilmu saja, tidak, dia merasai. Itu pengenalan yang kedua. Ya? Jadi nak merasa takut kepada Allah Ta'ala, dia kena melalui kenal Allah. Bila kita kenal Allah, barulah kita takut. Ya? Kita masuklah hutan,
kita tak kenal rimau. Kita tengok rimau, kita kata, kunci besar hutan ni tu. Pergi pegang, dia tokok, mati lah. Nak pergi pegang, nak main kepala dia tu kan. Macam kita main kunci tu, dia main tokok, tengkok kita habis, mati tu kan. Dia tokok, dia kepak kepala kita. Rimau ni dia tak tokok dia tokok. Dia tak main serang muka dia. Muka dia tak serang menendang. Kalau kita berdepan dengan dia lah, jangan kali belakang. Masuk hutan, kalau kita berjumpa rimau, jangan kita bila kali belakang boleh ke dia. Kalau nak mati, mati lah. Kalau kita masuk hutan lah, jumpa rimau, kalau ada senjata, kita tunggu. Sama ada aku mati atau aku mati. Dia tak akan serang kita. Kita bondok dalam. Kalau kita tidak serang juga, kita buatlah macam mana. Cucuk mata dan tak mana dan kalau nak mati, mati. Nampak tak? Jangan kali belakang. Kali belakang, dia takkan lupa. Kita tengok ada kunci. Tengok kunci. Tengok macam mana dia buat. Datang. Ada lebih ni. Takkan. Kalau kita tak kenal rimau tu, kita tak kenal, tak rasa takut. Kita kata kunci besar, lawa kunci ni. Boleh belah? Boleh. Boleh pasal. Itulah analogi dia. Kalau kita kenal Allah Ta'ala, maka kita akan rasa takut dan gerun kepada Allah. Sebagaimana kalau kita kenal binatang buat, kita akan takut kepada binatang. Kemudian dia kata, bab yang kedua pada menyatakan khauf, artinya takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup sekadar itu dulu pada malam ini, tuan-tuan. InsyaAllah untuk maklumat tuan-tuan, mana esok saya tak dapat hadir. Jadi kita akan sambung kuliah kita pada bulan hadapan tahun depan insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, esok tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan sadiqan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ahsin kitabana ajma'in wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka